Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Alias. Saya salah seorang daripada pengurusan sumber manusia. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang model bayaran gaji. Macam mana kami ataupun saya yang akan membayar gaji pekerja. Model bayaran gaji ni akan melalui 3 proses. Okey, yang pertama dasar strategik, yang kedua teknik-teknik dan akhir sekali adalah objektif strategik. Dengan adanya ketiga-tiga proses itu barulah lengkap untuk membayar gaji pekerja. Okey, salah satu contoh untuk kita tengok dekat sini ialah dasar strategik yang kita boleh tahu adalah 4. Okey, dasar strategik dia. Yang pertama, kesejajaran. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, sumbangan. Dan yang terakhir, pentadbiran. Okey, macam mana kita nak tengok 4-4 tu? Confirm lah daripada teknik, iaitu proses yang kedua. Okey, teknik tu pula. Okey, untuk yang 4-4 yang saya bagi tahu tadi, teknik dia adalah berbeza mengikut dasar strategik. Okey, dasar strategik bagi kesejajaran adalah teknik dia menggunakan struktur dalaman. Okey, bagi dasar strategik persaingan, teknik-teknik yang menggunakannya adalah struktur gaji. Okey. Yang ketiga pula, dasar strategi sumbangan. Sumbangan ni kita akan menggunakan teknik-teknik program insentif. Yang terakhir adalah pentadbiran. Pentadbiran selalunya kita akan gunakan teknik-teknik penilaian. Itu saja yang ada keempat-empat teknik ini melengkapi dengan dasar strategik yang di atas. Untuk teknik-teknik bagi struktur dalaman, mereka ada menggunakan alatan-alatan yang tersendiri. Okey, misal kata kat sini, struktur dalaman, contoh dia apa? Analisis kerja. Analisis kerja tu apa? KSA. Okey, yang kedua deskripsi, yang ketiga penilaian, keempat pengesahan dan sebagainya. Dia banyak tahu. Okey, untuk teknik struktur gaji pula, selalunya pengurusan sumber manusia ni akan menggunakan definisi pasaran, kajian ataupun garis dasar. Okey, bagi teknik-teknik program insentif pula ialah asas seniority, asas prestasi, garis panduan ataupun merit. Untuk teknik penilaian pula, senang saja macam yang kita tahu, perancangan, belanjawan dan komunikasi. Okey, dan yang terakhir, objektif strategi. Objektif strategi ni 3 je. Selepas kita ikut dasar strategi, lepas menggunakan teknik-tekniknya yang tersendiri dan akhirnya akan menuju ke hasil dia. Hasil dia tu ialah objektif strategi. Okey, hasil dia tu apa? Yang saya beritahu ada 3 tadi. Hasil dia adalah kecekapan, adil dan pematuhan. 3 ni, sekiranya 3-3 ni wujud, that's mean, maksudnya gaji yang kita beri kepada pekerja itu adalah layak dan setanding untuk dia. Contoh bagi kesejajaran yang menggunakan teknik struktur dalaman, alatan yang saya akan gunakan ialah analisis kerja. Analisis kerja seperti yang kita boleh tahu ialah KSA. Okey, andai katalah jawatannya sama tetapi kerja yang berbeza mampu mengubah gaji mereka. Okey, contoh yang saya boleh bagi ialah nurse, iaitu jururawat. Boleh bayangkan tak macam mana gaji untuk jururawat farmasi dengan jururawat kecemasan yang selalu membantu doktor untuk menolong pesakit-pesakit yang ada di hospital. Dekat situ kita boleh lihat kerja mereka berbeza tau. Farmasi hanya menjaga ubat-ubatan. Tapi kalau untuk jururawat yang kecemasan tu, yang akan menolong doktor sama ada, tak kisahlah sama ada pembedahan ataupun merawat yang mana yang sakit, luka, patah tulang ke ataupun yang aksiden teruk ke kat situ kan. Kerja yang berbeza, kerja dia yang ini sangat berat, manakala yang ni ringan saja. Susu-susu ubat, semua tu kan. Okey, kat situ kita boleh beza juga tau antara gaji mereka. Gaji untuk jururawat ni, jururawat farmasi ni hanya 1,800. Manakala jururawat kecemasan ni, gaji dia boleh cecah 2,300. Kenapa berbeza? Sebab apa?
Senang je. Macam mana yang kita tengok tadi untuk dasar strategi kesejaran, teknik yang kita guna tu, alatan dia ialah analisis kerja kan. Okey, melalui KSA. KSA untuk jururawat farmasi, dia tidaklah setinggi mana berbanding dengan jururawat yang berada di dalam kecemasan. Jururawat kecemasan ni, dia mungkin ada sijil-sijil yang berkaitan serta seminar-seminar yang dia hadiri untuk dapatkan kelayakan untuk menolong doktor, untuk merawat pesakit tersebut. And sebabkan KSA yang berbeza, yang mana pekerja itu berkualiti atau tidak, membuatkan gaji juga turut berbeza. Okey. Untuk KSA yang berbeza dan gaji yang berbeza, adakah ia mencukupi untuk objektif strategik, iaitu kecekapan, adil dan pematuhan? Cukup bukan? Dia adil sebab apa? KSA seseorang itu adalah tinggi, maka beliau berhak untuk terima gaji yang tinggi. Bagi persaingan pula yang menggunakan teknik struktur gaji, okey, alatan yang saya akan gunakan ialah kajian. Okey, contoh yang akan saya bagikan ialah dua jawatan yang sama tetapi tempat kerjanya berbeza. Seorang pekerja eksekutif MyTown dengan seorang pekerja eksekutif Sunway Velocity. Okey, dekat sini gaji mereka adalah untuk MyTown 2,500. Manakala untuk Sunway Velocity, seorang exec akan dapat gaji sebanyak 3,000. Pelik tak? Jawatan diorang sama, kerja mesti sama, tapi gaji mereka berbeza. Kenapa? Okey, dekat sini based on alatan yang telah saya gunakan tadi ialah survey. Kenapa? Kemungkinan besar organisasi tersebut mereka nampak pekerja itu ada kebolehan yang sangat tinggi, pekerja yang sangat berkualiti, termasuk KSA yang dipenuhi syarat dan sijil-sijil yang membuatkan beliau boleh mendapat gaji setinggi. Strategik bagi sumbangan pula ialah alatan yang saya akan gunakan untuk teknik program insentif ialah asas seniority. Asas seniority yang kita boleh tahu ialah pekerja lama, pekerja senior yang mana dia dah kerja terlalu lama berbanding dengan orang muda yang baru masuk kerja. Okey. Dekat sini saya akan bagi contoh di mana jawatannya berbeza tetapi gaji yang sama. Anda kata seorang supervisor supervisor gajinya cecah 2,500, manakala seorang lagi adalah manager gajinya pun sama 2,500. Kenapa supervisor yang dia punya jawatannya yang rendah tu boleh gaji yang sama dengan manager tu? Kenapa? Disebabkan asas seniority-nya. Dia telah bekerja selama 15 tahun. Okey. Disebabkan dia telah bekerja selama 15 tahun, dia telah bagi banyak jasa dekat, dia telah disumbangkan dekat organisasi, dia mampu meraih gaji yang sama iaitu 2,500. Oleh itu, pekerja untuk manager ni yang baru masuk tau. Pekerja ni baru masuk, manager ni. Gaji starting dia adalah 2,500. Dia pun tidak akan mempersoalkan benda itu kerana apa? Kerana asas seniority-nya. Gaji yang diberikan juga adalah melengkapi objektif strategik yang diperlukan, iaitu kecekapan, adil dan pematuhan. Sebab apa? Sebab berbaloi dengan apa yang dia telah buat. Kerja yang sangat lama, dapat hasil juga. So, adil dekat situ dan cukup melengkapi syarat untuk objektif strategik. So, dasar terakhir ialah dasar strategi pentadbiran yang menggunakan teknik penilaian. Contoh gaji yang saya akan bagi dasar strategi pentadbiran ni melalui perancangan, belanjawan atau komunikasi ni adalah contoh yang saya akan gunakan adalah OT, bonus, allowance ataupun COLA. Okey.
Untuk keempat-empat yang saya sebut tadi, ia berkenaan dengan keupayaan organisasi, sama ada mereka mampu membayar atau tidak, iaitu wang lebihan kepada pekerja. Sekiranya ada keuntungan yang banyak, jadi bolehlah bayar semua tu. Okey, macam mana yang saya nak sebut untuk yang keempat-empat tadi saya sebut tadi? OT, bonus, allowance dengan kola tu adalah melalui, semuanya adalah melalui belanjawan. Okey, untuk bahagian komunikasi yang saya sebut tadi ialah, kalau sekiranya untuk membayar OT, syarikat hendaklah memberitahu bahawa berapa OT yang akan dibayar. So itu based on komunikasi. Kalau based on belanjawan, apa yang dia bagi, gaji yang ada tambahan OT, allowance, semua tu. Okay, contohlah untuk perancangan tu ialah handbook, iaitu buku polisi syarikat, di mana sekiranya kita patuhi apa benda yang polisi syarikat nak, so kita akan dapat bayaran yang lebih. Rancangan belanjawan dan komunikasi yang telah saya sebut tadi dalam teknik-teknik penilaian, ketiga-tiganya adalah cukup lengkap dan sangat mematuhi syarat untuk objektif strategik, iaitu pematuhan, adil dan kecekapan.